seorang. Kerana kedua, yakni kedua daripada yang baik dan yang jahat ni dikatakan mumkinun. Kerana kedua, yakni kedua perkara yang baik dan yang jahat dikatakan mumkinun. Yang baik pun mumkinun, yang jahat pun mumkinun. Yang mana ta'alluq iradah ta'alluq kepada perkara mumkinun, perkara yang harus berlaku, perkara yang harus tidak berlaku. Jadi perkara baik berlaku, harus kita akal boleh terima berlaku perkara baik, akal boleh terima perkara baik tu tidak berlaku. Sama juga dengan perkara jahat, dipanggil mumkinun. Mumkinun ni perkara yang harus pada akal. Mana kalau kata berlaku perkara jahat, akal boleh terima. Perkara jahat tidak berlaku, akal boleh terima. Itu dia panggil perkara mumkinun. Tetapi tidak boleh kita bangsakan. Tidak boleh kita bangsakan. Bangsa ni bukan bangsa Melayu, bukan ni. Tidak boleh kita bangsakan, maknanya tidak boleh nisbahkan ataupun sandar letak. Ada spekar tak ada, tersakat tangan lah. Spekar tak ada, orang dah buka lagi. Spekar tak ada. Bunyi tak belakang tau? Tak bunyi belakang? Habis kuat dah suara ni. Kena esok depan lah sikit. Tetapi tidak boleh kita bangsakan, mana kita nisbahkan ataupun kita sebut, kita adu ataupun sandar. Adu ni makna kita apa ni? Bukan aduan tu bukan ni. Kita adu, kita sandar. Tidak boleh kita bangsakan, kita sandarkan kekejian dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hak boleh kita sandarnya kekejian dan kejahatan kepada Allah maqam mengajar jua. Maqam ni tempat lah, dia panggil maqam ta'lim, maqam mengajar jua. Tempat mengajar ni kita boleh royak lah. Hak kekejian, hak jahat, qada qadar Tuhan belaka ni. Ni kita boleh sandar kepada Allah perkara yang keji, perkara yang jahat, hanya pada ketika mengajar sahaja. Maqam mengajar ni bukan maknanya atas majlis surah. Kita cakap dengan anak cucu kita pun, kita nak mengajar mereka rukun iman yang keenam, kita royaklah kepada mereka perkara jahat yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain daripada maqam mengajar, kita tidak boleh kita sandar kekejian dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah wal jamaah, perkara baik, perkara jahat adalah ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalahan Mu'tazilah berkata, iradah Allah tidak ta'alluq dengan yang jahat dan yang keji bagi seseorang. Dan ta'alluq oleh iradat pula akan yang baik dan yang jahat bagi seseorang, kerana kedua. Mana kedua ni? Kedua, yang pertama yang baik, yang kedua yang jahat. Kedua-dua ni baik dan jahat dikatakan mumkinun. Yang mana terdahulu ta'alluq iradah sebagaimana ta'alluq qudrah bertakluk kepada perkara mumkinun. Perkara mumkinun. Mumkinun ni perkara yang harus ada, harus tiada.
Harus di sini nisbah hukum akal. Mumkinun ni perkara yang jaiz, perkara yang harus berlaku dan harus tidak berlaku. Ini ta'alluq iradah dan juga ta'alluq qudrah. Jadi ta'alluq ni fungsi ataupun tugas ataupun khijaan bagi sifat-sifat ma'ani Allah. Fungsi sifat iradah terdahulu adalah ta'alluq menentu, yang kita panggilnya bahasa Arab ta'alluq takhsis. Takhsis ni menentu, menetap. Ta'alluq qudrah taksir. Alif hamzah seyera, taksir, memberi bekas dengan mengada dan meniada. Ta'alluq sama bahasa ilmu inkishaf. Itu nama dia lah, inkishaf. Nyata bagi Allah melalui sifat ilmu. Nyata bagi Allah melalui sifat sama. Nyata bagi Allah melalui sifat basar. Satu laginya kalam, dipanggil ta'alluq dilalah. Fungsi kalam adalah menunjuk. Menunjuk akan perkara yang wajib dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Jadi ta'alluq kalam ni dilalah, nak menunjukkan bahawa Tuhan satu. Itu ta'alluq sifat kalam, dipanggil ta'alluq dilalah. Ta'alluq sifat iradah takhsis, sifat qudrah taksir, sama bahasa kalam inkishaf. Kemudian ta'alluq sifat kalam dilalah. Ni nama dia. Tapi kita fokus kepada ta'alluq sifat iradah dan juga ta'alluq sifat qudrah. Iradah takhsis. Apa makna takhsis? Menentu, menetap, memutuskan, menghukum. Menghukum ni makna memutuskan. Itu iradah. Kemudian qudrah taksir. Taksir ni memberi bekas dengan mengada dan meniada. Kemudian iradah menentu. Qudrah memberi bekas. Kepada apa? Kepada perkara mumkinun. Cuma kadang-kadang ayat kitab ni kita jadi payah pula nak fahamnya. Dia gini je. Mumkinun ni perkara yang harus. Perkara yang harus ni ada berlaku di kita sekarang ni lah. Itu mumkinun belaka lah. Mumkinun ni selain daripada yang wajib dan yang mustahil. Itu mumkinun. Yang wajib zat Allah. Yang wajib ada sifat Allah. Itu tak kaitlah dengan kudrah dan iradah. Itu perkara yang wajib ada. Akal tak terima sama sekali nak kata tak ada. Zat Allah dan sifat-sifat Allah. Itu perkara wajib. Perkara mustahil, anak Allah, isteri Allah, syarik sekutu bagi Allah, ada Tuhan yang kedua sebab jadi penolong kepada Allah ke, ni mustahil. Jadi mumkinun perkara harus ni lain daripada hak wajib, lain daripada hak mustahil. Apa dia? Hak berlaku ni lah. Di dunia, di akhirah, di bumi, di langit, benda besar, benda kecil, benda baik, benda jahat dipanggil perkara harus belaka. Harus ni bukan harus syarak ni. Kita bukan kita buat syarak. Jangan duk pelik pula. Perkara jahat, perkara harus. Harus pada akal. Mana apa? Kalau perkara jahat tu berlaku, akal boleh terima. Kalau perkara jahat tu tak berlaku, akal boleh terima. Perkara baik tu berlaku, akal boleh terima. Perkara baik tu tak berlaku, akal boleh terima. Ini panggil harus pada akal. Jadi perkara yang harus pada akal, melainkan yang wajib dan yang mustahil sahaja. Mana apa ni? Ni semua ni lah. Semua sekali. Semua. Selain daripada yang wajib, selain daripada yang mustahil. Semua. Di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, yang berlaku di manusia, yang berlaku di malaikat, yang berlaku di jin, kesemuanya adalah perkara yang harus dia panggil. Kesemua tu datang daripada kudrah
dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara mumkinun itu takluk kudrah, taksir memberi bekah, takluk iradah, taksis menentukan, menetapkan, memutuskan. Mana kepada semua perkara. Jadi kita kalau sebut mumkinun ni dia jadi macam payah pula nak cerita. Mumkinun ni apa? Mana kalau kita cerita kok semua hak berlaku. Semua hak berlaku. Hak berlaku ni hak kita ni hak berlaku ni. Bukan yang wajib dan bukan yang mustahil. Semua yang berlaku. Itu mumkinun. Sebut tadi sebut kata mumkinun ni, apa mumkinun? Mumkinun perkara yang harus. Harus apa ni? Bukan harus syarak. Buat tak boleh pahala, tinggal tak berdosa. Itu hukum syarak ni harus pada akal. Perkara yang harus berlaku, harus tidak berlaku. Perkara yang harus ada dan harus tiada. Yang lain daripada yang wajib, yang lain daripada yang mustahil. Itu yang harus lah. Jadi semua yang harus yang berlaku ni ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah, kudrah dia sama je. Sama kot mana? Ta'alluq kepada perkara mumkinun. Sama situ. Tapi ta'alluqnya berbeza. Iradah, taksis. Kudrah, taksir. Iradah, taksis ni dengan makna menentu, menetap, memutuskan segala-gala perkara. Jadi segala-gala perkara ni mumkinun tu lah. Bila sebut kata mumkinun, jadi macam kena mikir pula apa dia mumkinun. Jadi macam payah. Jadi segala-gala perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, itu dipanggil perkara mumkinun belaka tu. Perkara mumkinun belaka. Yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, itu dipanggil perkara mumkinun. Perkara yang harus ada dan harus tiada. Semua tu datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah taksis menentukan semua yang akan berlaku. Kudrah taksir melakukan semua perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je semua. Itu balik kepada hak rukun iman yang keenam, yang memang saya sekarang ni tekan, mana-mana tempat pun tekan. Tambahan pula kita memang ditajuk dia. Jadi tajuk kita Pati Paridah ni di sifat iradah. Itu memang tajuk dia dah. Tempat lain yang bukan tajuk pun, tapi kitab tauhid jugalah yang bukan tajuk pun, masa baca kitab lepas tu hura-hura tu, sendek kat luar agi kepada hak ni, iradah dan kudrah ni. Semua yang berlaku datang daripada iradah dan kudrah, qada dan qadar. Iradah qada, kudrah qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Kesemuanya qada dan qadar. Kesemuanya qada dan qadar. Kesemua mana ni? Kesemua perkara mumkinun. Kesemua mana? Kesemua perkara harus. Hak wajib, zat Allah, sifat Allah, berkait dengan kudrah iradah Allah. Tak ada kena-kena. Hak mustahil, anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, berkait tak dengan kudrah dan iradah? Tidak berkait. Bukan kata anak Allah, isteri Allah tak ada tu ditentukan oleh iradah. Dah kait. Ada ni. Sekarang anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, iradah yang menentukan tak ada. Tak kait dengan iradah. Lepas tu kudrah yang mentakdakan, tidak berkait dengan kudrah. Perkara mustahil tak ada tu tidak berkait dengan iradah, tidak berkait dengan kudrah. Hak perkara yang wajib, zat Allah, sifat Allah, Allah ada, iradah yang menentukan ada, tidak berkait dengan iradah.
Allah ada. Kudrah yang mengadakan Allah tidak berkait dengan kudrah. Yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kudrah iradah bertakluk, berfungsi, tugasan khijaannya kepada perkara selain daripada tu. Selain daripada yang wajib, selain daripada yang mustahil, iaitu perkara yang harus. Perkara yang harus ada, harus tiada, itulah dipanggil mumkinun. Kalau banyak mumkinat. Kalau banyak mumkinun satu, mumkinat banyak. Kita sebut mumkinun. Mumkinun ni kalau kita baca dengan baris lah. Dia tak baca mumkinun gitu. Mungkin lah. Wakah kan. Takkan hak tasydid dinung tu nak mumkinun. Pelik tu. Macam ginilah. Kudratun, iradatun. Begitu. Ada. Sifat kudratun, sifat iradatun. Dah baca gitu. Jadi bukan mumkinun, mungkin. Dah kita wakah kan. Tapi kalau baris dia mumkinun. Itu satu. Kalau banyak mumkinat, mumkinatun. Kalau banyak. Jadi mungkin. Mungkin ni kita pun jadi mungkin. Jadi bahasa Melayu. Mungkin bahasa Melayu aja lain. Min waunga kaf ya nun. Itu mungkin. Itu benda tu barangkali ke apa? MUNGKIN tu lah. Min waunga kaf ya nun tu. Kedak pandai aja Jawi. Dah jauh je. Tu mungkin bahasa Melayu tu lah. Ini tak ada kena-kena. Ni mungkin. Tu bahasa Arab mumkinung tu lah. Tu kalau sebut mumkinung tu. Takut mungkin. Mungkin barangkali ke ni. Tak. Jadi selain daripada yang wajib, selain daripada mustahil, ada perkara yang jaiz, perkara yang harus ada, harus tiada. Ni dia panggil mumkinun. Jadi selain daripada yang wajib, yang mustahil, ni semua ni lah. Mari daripada mana? Mari daripada kudrah dan iradah. Kita cerita kalau ikut sifat 20 kudrah iradah. Tapi kalau kita balik kepada hukum iman yang ke-6, iradah dan kudrah. Iradah qada, kudrah qadar. Qada iradah lah. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah tu qada. Ta'alluq tanjizi qadim, Allah menentu, qadim sedia kala. Allah qadim. Sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentu, qadim juga. Tanjizi qadim yang kita panggil ketentuan azali. Itu qada. Atas jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan iradah Allah tanjizi qadim, ketentuan azali. Sampai masa kudrah taksir, memberi bekah dengan mengada dan meniada. Taksir memberi bekah mengada dan meniada. Bila kudrah mengada meniada? Sekarang dipanggil hadis, bukan qadim lah. Tanjizi hadis bagi kudrah dipanggil qadar. Taksir Allah yang bersifat kudrah yang memberi bekas. Taksir memberi bekah dengan mengada meniada. Bila? Sekarang, bukan qadim, hadis. Jadi qadar, ta'alluq, tanjizi hadis bagi kudrah. Itu hak rukun iman yang ke-6. Jadi iradah mengqadakkan, kudrah mengqadarkan akan sekalian perkara mumkinun, perkara yang harus ada semua yang berlaku. Ini rukun iman yang ke-6. Kalaulah kata dia ginilah, hak ni kita ikut hak dalam rakaman. Dia membahagikan qada Allah kepada dua. Qada yang mutlak, qada yang ikhtiari dia panggil. Tak apa tu, boleh pergi belaka tu. Qada mutlak ke qada ikhtiari. Tapi kadang-kadang pembicaraan qada qadar ni antara
qadar takdir pun tak nak beza dah. Qadar takdir. Qadar takdir hak tulalah. Qada hak lainnya. Qada ketentuan. Qadar takdir Tuhan menjadikan, Tuhan buat. Ada ni. Ni kadang-kadang tengok qadar lain, takdir lain. Qadar lain, takdir lain. Qadar ni hak Tuhan letak sebelum kita lahir tu. Tuhan letak sebelum kita lahir tu. Tu hak qadar. Hak takdirnya tu hak kita buat tu. Tu takdir. Kata kena pula. Qadar takdir hak tulalah. Qada hak lain. Orang tanya bab jodoh. Jodoh qada qadar ni macam mana? Jodoh tak ada qada. Jodoh qadar je. Kata warna pula. Tak ada. Dalam bab jodoh masuk dalam takdir sahaja. Tak masuk dalam qada. Qada ni ketentuan azali. Allah telah menentukan pada azali jodoh kita. Kemudian sampai masa Allah yang mengqadarkan, Allah yang buat jadi jodoh kita dengan dia. Apa tak masuk dalam qada qadarnya. Semua perkara masuk di bawah qada dan qadar. Masuk di bawah qada dan qadar belaka. Ni dari segi nama mula-mula tu. Satu qada, satu qadar takdir. Qadar takdir tulis je. Qada tu lain. Qada kita ikut jalanan Imam Asy'ari, iradah lah. Takhsis menentu. Qadar kudrah, taksir memberi bekas dengan mengada dan mana semua perkara. Kemudian sama ada bab qada ke qadar ke nak berkait dengan hak mutlak, hak ikhtiari bubuh gila. Tapi mutlak ke ikhtiari ke hak Tuhan belaka. Tu nak situ. Ni dah hak mutlak, hak tak ada kaitan dengan kita. Yang tidak ada campur tangan kita. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Dilahirkan kita daripada ibu mana, bila, tempatnya di mana, jadi bangsa apa, lelaki ke perempuan. Tu tak ada campur tangan ikhtiar usaha kita. Itu qada mutlak. Kemudian kita mati tu bila, di mana kita mati, macam mana kita mati. Itu qada mutlak yang tidak ada kaitan pun dengan kita. Yang kedua qada ikhtiari. Hak sedang berlaku sekarang ni hak campur tangan kita. Yang mana kita ni yang diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Allah mengetahui. Tidak terikat kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kebebasan, kita diberi pilihan, kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Tapi hak tu pilihan dan perbuatan kita sendiri. Jadi seolah-olahnya hak tadi hak Tuhan, tak ada kena-mengena dengan kita. Hak sekarang ni hak kita, Tuhan tahu saja je. Bagi dua. Hak yang Tuhan awal dengan akhir. Hak tengah tak ada Tuhan. Mau pesan apa salah sangat-sangat tu. Hak awal lahir, hak akhir mati, Tuhan. Hak tengah tak ada Tuhan, hak kita. Mutlak hak kita. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tuhan tahu semua perkara. Memang Tuhan tahu semua perkara. Ini perkara yang harus Tuhan tahu, perkara mustahil pun Tuhan tahu, perkara wajib pun Tuhan tahu. Hak Tuhan tahunya, tahu semua sungguh. Hak tak tahu tetap dah. Hak berlaku pun Tuhan tahu, hak tak berlaku pun Tuhan tahu. Hak berlaku Tuhan tahu berlaku, hak tak berlaku Tuhan tahu tak berlaku. Tuhan tahu berlaku. Anda ni. Jadi hak Tuhannya, buat langit buat bumi hak Tuhan. Lahir kita, mati kita hak Tuhan. Hak tengah tak ada hak Tuhan. Kita beri kebebasan sebebas-bebasnya. Kita
Hak lahir, hak mati memanglah tak usah ada, tu memang hak Tuhan. Hak sekarang ni kita nak jaga ahli sunnah, kita berpegang, kita ada pilihan, tapi tetap hak Tuhan juga. Sama je. Sama ada qada tu mutlak, buat langit buat bumi, lahir mati kita. Hak qada, hak berlaku sekarang ni sama je. Kesemua hak Tuhan berlaku. Tu je, tak ada beza pun. Cuma bezanya hak ikhtiari ni kita kena pegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Hak sedang berlaku sekarang ni. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, hak Tuhan berlaku. Tak lari, sama je. Buat langit buat bumi, hak Tuhan berlaku. Hak berlaku di kita ni, hak Tuhan berlaku. Itu dipanggil Rabb, Tuan. Hak dia berlaku lah Tuan. Mana kata payuh sungguhlah. Mana kalau nak bagi kepada qada mutlak ikhtiar, tak ada masalah. Cuma yang kita biasa baginya, hak buat langit buat bumi, buat kita jadi ada, lepas tu mematikan kita dak tu nya tu tetap dah. Tetap dah tu. Qada dan qadar. Faham tak ni? Tak ada timbul dah keliru di situ. Buat langit buat bumi, qada qadar. Lahir kita qada qadar. Mati kita qada qadar. Tu tetap dah. Tak usah ada. Ni kita nak jaga ni hak sedang berlaku sekarang. Hak sedang berlaku sekarang ni lah, dia ada dua. Satu dia panggil qada hak ikhtiariyun. Satu dia panggil ittirariyun. Kalau dalam kitab Pati Paridah ni dia tak ada sebutlah hak ittirari. Tetapi pembicaraan hak ikhtiari ada dalam Pati Paridah ni. Perkara ikhtiari. Di muka surat 40. Di muka surat 40. Baris bawah sekali tu ada bicara berkaitan dengan qada ikhtiari. Untuk muka surat 40 baris bawah sekali tu. Tak apalah, kita masuk dalam, kita tengoklah dalam tu sebagai panduan kita. Tajuk dia sekalian perbuatan manusia. Dan setengah daripada mumkinat, mumkinat ni, bukan yang harus ada harus tiada ni. Segala perbuatan manusia yang ikhtiariyah, yang dibangsakan kepada pilihan manusia. Maka padanya, pada perbuatan ikhtiariyah, 3 mazhab, 3 aliran. Yang pertama mazhab ahli sunnah wal jamaah, yang kedua mazhab jabariyah, yang ketiga mazhab mu'tazilah. Dia pecah 3 tu. Pada segala perbuatan yang ikhtiariyah. Perbuatan yang ikhtiariyah kita nak jaganya, sebab di sinilah berkhilaf antara ahli sunnah dengan jabariyah qadariyah. Hak qada mutlak hak Tuhan tu tetap ada, tak ada bahas dah tu. Memang tetap ada qada dan qadar Allah. Hak ikhtiariyah ni. Satu lagi dia panggil perbuatan ittirariyah. Ittirariyah yang terjadi tanpa pilihan kita. Ittirariyah contohnya terjatuh, contohnya tersepak. Itu ittirariyah dia panggil. Naik pokok ikhtiariyah, jatuh pokok ittirariyah. Kita berjalan melangkah ikhtiariyah, tersepak ittirariyah dia panggil. Faham tak ni? Contoh ittirariyah, kalau berkait dengan semayang, kita orang ni orang hak jenis OKU. Jadi dia dalam semayang ni dia memang kepala dia gerak semua. Dia cacat, kepala dia gerak semua. Pilihan dia kedak je. Tidak ittirariyah. Maka macam dengan semayang dia, sebab kepala anggota besar, 3 kali batal. Batal ni ikhtiariyah, orang batal. Ittirariyah syarat tak ambil hukum, maka tak batal walaupun 100 kali pun. Dia panggil ittirariyah, bukan pilihan. Pada ni. Jadi hak ittirariyah ni sepakat. Ahli sunnah ke, jabariyah ke, qadariyah ke, sama je. Sepakat mana? Hak Tuhan belaka, tak ada kaitan dengan hamba. Ni. Hak Tuhan tak ada kaitan dengan hamba. Qada qadar Tuhan
dan tidak ada kaitan dengan ikhtiar pilihan hamba. Ini sama. Ahli sunnah sama, Jabariyah sama, Qadariyah sama. Tak ada kaitan dengan hamba. Hak Tuhan 100%. Tak ada ni. Hak itirariyah hak Tuhan 100%. Tak sandar pun di hamba. Ada pun perbuatan ikhtiariyah. Hak berlaku ni ikhtiariyah berlaku lah ni. Hak berlaku ni semua ikhtiariyah. Ikhtiariyah tu jarang-jarang. Ikhtiariyah ni bawalah khilaf antara ahli sunnah, Jabariyah dan Qadariyah. Yang mana Jabariyah, ikhtiariyah sama. Hak Tuhan belaka, tak ada hak kita. Ikhtiariyah, hak Tuhan belaka, tak ada hak kita. Hak tu betul. Ahli sunnah pun gitu juga. Hak ikhtiariyah ni, hak Tuhan belaka, tak ada hak kita. Mu Tuhan, itu Jabariyah. Kita ahli sunnah lain. Ikhtiariyah, hak Tuhan belaka. Ikhtiariyah, kita wajib isbatkan, letakkan di akidah, hamba ada ikhtiar pilihan, hamba ada kasbun usaha, hamba ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadariyah, ikhtiariyah tak ada kaitan dengan hamba, hak Tuhan belaka. Hak ikhtiariyah, hak hamba, bukan hak Tuhan. Ialah ikut tu. Kita ahli sunnah jemaah, ikhtiariyah hak Tuhan belaka. Ikhtiariyah, kita wajib isbatkan di akidah, letakkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan atas perbuatan ikhtiariyah, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Jadi apa bezanya ikhtiariyah, qada dan qadar Allah? Ikhtiariyah, walaupun kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Apa beza? Jadi supaya, memanglah supaya hak Tuhan belaka. Hakikinya memang supaya je. Wak langit, wak bumi, perbuatan ikhtiariyah, perbuatan ikhtiariyah, hak Tuhan belaka. Memang hakikinya sama. Kalau kita tak faham pula sama, apa sama pula ikhtiariyah. Kalau kita tak faham hakikinya sama, kita tak ada lagi rukun iman yang ke-6. Tak ada. Tak ada ni. Kalau kita tak faham ni cerita ikhtiariyah, hak Tuhan belaka. Ahli sunnah pun hak Tuhan belaka, Jabariyah, Qadariyah pun hak Tuhan belaka. Ikhtiariyah ni baru beza. Jadi Jabariyah kekal macam ikhtiariyah ni pun hak Tuhan belaka juga. Ada ni. Qadariyah dia lari jauh. Ikhtiariyah hak Tuhan belaka, ikhtiariyah hak kita. Dia lari kat tu. Ada ni. Jabariyah sama. Ikhtiariyah hak Tuhan belaka, tak ada kita. Ikhtiariyah hak Tuhan belaka, tak ada kita. Kita ahli sunnah wal jemaah, ikhtiariyah hak Tuhan belaka, tak ada kait dengan kita. Ikhtiariyah wajib kita isbatkan hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita pegang di akidah ni. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hak qada dan qadar Allah juga. Dah kalau gitu sama dengan ikhtiariyah, samalah hakiki dia. Sama ni pening semula. Kalau pening semula, dia tak ada lagi rukun iman yang ke-6. Tak ada lagi. Tak ada akidah orang panggil. Tak ada ni. Tak ada akidah, tak ada rukun yang ke-6. Apa dia rukun yang ke-6? Sekalian qada dan qadar. Sekalian, faham tak sekalian? Hak mutlak, wak langit, wak bumi, melahirkan kita, mematikan kita, hak ikhtiariyah, hak ikhtiar, sekalian, sama je lah. Qada dan qadar. Kesekalian apa? Sekalian hak mutlak, sekalian hak ikhtiariyah gitu. Sekalian. Qada dan qadar, sama je lah. Lagi kat mana lagi? Tak faham pula kalau sama ikhtiariyah. Tak ada lagi hukum yang kena. Tu kena betul balik tu. Tu kena bertaubat beradang tu. Ni tak ada rukun iman, bukan cabang iman ni. Ke mana rukun yang kena? Sekalian ke buat langit buat bumi je qada dan qadar? Sekalian ke ikhtiariyah je qada dan qadar? Sekalian. Sebesar zarah pun tidak terkecuali. Sekalian. Ada ni. Dia pergi sekalian.
Sama je lah. Hak mutlak, buat langit, buat bumi. Lahir kita, mati kita. Hak ikhtiari, hak itirari, qada dan qadar. Sama ke tak? Sama lah hakiki dia. Nak beza kat mana lagi? Jadi kalau gitu sekalian hak Tuhan belaka, sama je. Buat langit, buat bumi, buat manusia, mematikan manusia, itirariyah, ikhtiariyah sama je. Jabariyah, kan Jabariyah kan sama je kan. Hak mutlak memang dah qada qadar Tuhan. Itirariyah, Jabariyah kata qada qadar hak Tuhan belaka. Sama macam kita. Ikhtiariyah pun hak Tuhan belaka, tak ada kita usaha kita. Jadi Jabariyah betulnya hukumat kena. Hakikinya betul lah. Hakikinya betul. Apabila sekalian hak Tuhan, ada apa lagi kita? Kalau kita tak faham hakiki, kita pegangan tetap pegangan. Kita nak faham hakiki sebenar-benar. Kalaulah sekalian hak Tuhan belaka, rukun iman yang keenam, hak ni hak sebenar-benarnya, patut kita ada ke apa? Cuba royak, kita ada ke apa? Tak ada lah. Hak tu hakiki dia tak ada lah. Hak Tuhan belaka, kita ada pula hak kita. Lepas tu kita nak berlawan dengan Tuhan. Ada ni. Hak Tuhan belaka. Bukan ikhtiar usaha kita. Bukan pilihan kita hak Tuhan. Terlintas di hati pun hak Tuhan. Ada ni. Bukan usaha kita, berkelip mata hak Tuhan. Bergerak nadi hak Tuhan. Hak Tuhan belaka. Tak ada kita, tak ada lah. Kalau tak boleh faham lagi hakiki, kita tak ada apa, tak faham lah terus kemat kenang. Cuba kita tenang, kita mikir semula. Rukun iman yang keenam, sekalian perkara berlaku, baik ke jahat, qada dan qadar Allah sekalian tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Lepas tu selain dari Tuhan ada apa? Ada apa? Tak ada lah. Itu hakiki. Dah jabar betul pada hakiki. Salah kerana Quran sandar di kita nak buh mana pula ayat tu. Kita lain pula salah tu. Tapi hakikinya betul ke tak Jabariyah? Betul. Kita balik pada hukuman tadi lah. Dan sekalian qada dan qadar. Pening lah kalau hak kita tak ada gapa pula pening buat apa dah sekalian hak Tuhan tak ada kita. Hak patut peningnya sekalian hak Tuhan. Lepas tu kita ada peranan asing pula. Hak tu pening. Siapa Tuhan? Allah Tuhan ke kita Tuhan? Baru pening. Ada? Sekalian hak Tuhan belaka, rukun yang keenam. Hak kita ada khusus pula hak kitanya. Peningnya. Jadi mana menang kat hak Tuhan ke hak kita? Hak tu baru nak sabar pening. Ni pelik. Sekalian hak Tuhan, okey saya faham. Sekalian hak Tuhan saya faham. Tapi bila kata hak kita tak ada apa satu pening, mudah faham lagi sekalian hak Tuhannya. Tak pegang lagi rukun mat kenang tu. Hak tu kena mandi air bunga, air apa tak tahu lah tu. Air bunga benda lain dah. Air bunga ni hak tak nikah-nikah tu. Ni kena mandi air kolah. 7 kolah tak padang ni kena 40 kolah. 7 kolah tak panggil tu. Berobat tu lah. Ni 7 kolah tak padang kena 40 kolah. Mekah ada air kolah tak? Tak ada tak? Air pipe lah ke tak? Tak ada. Orang nak molek kalau Mekah tu buat bau padang orang gini ni. Maknanya dia sebenarnya tak faham. Lepas tu dia pening. Saya pening ustaz Yelah saya faham lah mula-mulanya. Rukun yang kenang semua hak Tuhan belaka saya faham lah. Tetapi takkan pilihan kita hak Tuhan juga. Takkan benda jahat hak Tuhan juga. Hak ni wabak penyakit gini orang ngajar dia pening. Ni penyakit berjangkit ni akan main ni. Bahaya penyakit gini ni. Yang sepatut kita pening gini. Kita kejap pegang di akidah. Sekalian qada qadar. Lepas tu kita ada ikhtiar usaha. Ni pening sikit ni. Tak dikata Tuhan belaka. Lepas tu kita ada ikhtiar usaha ni kok mana pula? Ikhtiar usaha kita pegang je. Sebab ayat Quran sandar kita. Hakikinya hak asal tu lah tak ada. Kalau gitu tak apa lah. Patutnya pening gitulah sekarang. Kita duk pegang di akidah kita. Rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar. Tak peningnya jadi Jabariyah lah.
Kita tak ada apa satu mau dak pening. Dak, ahli sunnah tak boleh gitu. Ahli sunnah kita wajib pegang di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Jadi pening dah lah hamba ada pilihan ni. Dah tak ada kata Tuhan belaka jadi pening. Tu ada nak sabar pening. Kau dah peningnya mana? Sekalian qada qadar. Hamba tak ada apa-apa. Ikhtiariyah pun hamba tak ada apa-apa, ikhtiariyah pun hamba tak ada apa-apa. Barulah jual molek dengan hukum yang kenang. Tiba-tiba ahli sunnah ikhtiariyah hamba tak ada apa-apa, ikhtiariyah kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi pening dah lah. Hak Tuhan belaka dah segala-gala. Sampai masa kita wajib berpegang pula, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tu kalau nak nasabah pening bang. Maknanya kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana ayat Quran menyandar kepada kita. Jadi kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat baik, pilihan dan perbuatan kena balik hak asal, hak rukun yang kenal, hak Tuhan belaka termasuk pilihan dan perbuatan. Ada apa kalau balik asal agak? Ya hakikinya sama je lah. Ikhtiariyah, ikhtiariyah sama je hak Tuhan belaka. Jadi sama macam Jabariyah. Salah Jabariyah kerana Quran sandar kita tidak pegang. Tidak pegang hamba dia pilihan. Itu salah situ. Jabariyah dia tidak bercanggah daripada rukun iman yang kenal qada qadar tu. Dia bercanggah dengan ayat Quran yang menyandar perbuatan pada hamba. Salah situ. Sebab tu Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Jabariyah dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah dia tidak mensyirikkan Allah. Tapi salah pegangan. Dan Quran kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah ni. Kami tak ada apa. Mana ayat kata kami yang sembah? Tu Jabariyah atau akidah yang terpesong. Sebab Quran sandar kami. Maka ahli sunnah wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kami duduk di bawah qada dan qadar, rukun iman kenal. Kena letak situ. Jadi hakikinya kami tu tak ada lah. Ni. Tapi Jabariyah tidak ada ulama mukun kafir. Qadariyah habis. Qadariyah musyrikun, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu Qadariyah. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Hamba memilih sendiri sebebas-bebasnya dengan IQ yang Tuhan letak di hamba. Allah hanya tahu, Allah tak letak apa yang kita akan pilih. Sampai masa buat, hamba buat sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang Tuhan letak di hamba. Tapi bukan Allah yang menggerakkan hamba. Kudrah, tenaga yang Tuhan letak di hamba tu yang menggerakkan hamba. Jadi perbuatan Allah ni setakat mana? Perbuatan Allah setakat jadikan IQ di akal hamba. Perbuatan Allah setakat jadikan kudrah tenaga di hamba. Lepas itu IQ di hamba tu pula yang memilih sendiri. Tenaga di hamba tu yang menggerakkan usaha hamba sendiri. Makna sekarang ni mengesakan Allah pada perbuatan ataupun tidak seumpama tu. Ada dah lah. Dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Syirik kat mana? Memilih IQ yang buat. Berusaha tenaga di hamba yang buat. Jadi makhluk yang dibekal. Makhluk yang dibekal. Gapo dia makhluk? IQ itulah makhluk. Tuhan buat. Gapo dia makhluk? Tenaga dia hamba tu makhluk Tuhan letak. Makhluk dia bekah pula. Jadi khaliknya bukan Allah sahaja. Ni musyrikun, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Tapi musyrikun tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Lucu rukun iman yang keenam. Lucu ke mana Qadariyah? Rukun iman yang keenam sekalian qada qadar. Itu rukun iman keenam. Sekalian qada qadar. Apabila hamba memilih sendiri, hamba yang melakukan sendiri. Jadi mana hak qada qadar hak Tuhan di kita? Mana? Cuba cerita mana qada qadar Tuhan di kita? Tak ada. Sekarang ni kita mikir ngotak IQ. IQ tu mikir diri. IQ tu pandai sendiri. Sekarang ni kita bergerak tenaga yang buat. Tenaga yang buat sendiri bukan Allah. Jadi mana Allah? Mana qada qadar Allah? Tak ada. Mana hukum yang kena sekalian qada qadar nak buat mana? Ni kata Qadariyah ni mensyirikkan Allah, tak ada hukum yang kena. Sekalian hak Tuhan, tak ada. Jabariyah tidak mensyirikkan Allah.
Dia berpegang dengan rukun yang keenam, tetapi ayat Quran hak sandar di hamba dia tak pegang. Mana Jabarah ni akidah terpesong sebab tidak berpegang dengan sekalian ayat Quran. Dia hanya berpegang dengan ayat hak kata Tuhan belaka. Qul kullum min indah. Kata ulama semua tu daripada Allah. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara, dia pegang hak tu je. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni tuan bagi sekalian alam. Tuan hak dia belaka. Ayat tu dia pegang. Ayat sandar ke hamba. Ayat sandar ke hamba banyak sangat dalam Qurannya. Ayat sandar ke hamba. Hamba memilih, hamba yang melakukan banyak dalam Quran. Ayat sandar pada hamba. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Siapa yang usaha? Seseoranglah usaha. Ayat sandar kepada hamba. Dalam ayat-ayat Quran. Tiba-tiba Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Lepas tu sesat. Dah ayat Quran sandar hamba nak buat mana? Pandai ni. Jadi sepatut kalau nak timbul pening, kejap dah kita pegang hak Tuhan belaka. Lepas tu tak ada lah hamba baru nasabah Jabariyah. Dah jangan gitu. Ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi buat semacam nak pening sikit dah lah. Sebab Tuhan belaka kenapa hamba ada pilihan dan perbuatan? Sebab ayat Quran sandar pada hamba. Lepas tu sandar hakiki ke? Tak, sandar majazi je. Letak majazi Tuhan letak pada hamba zahir, tapi hakikinya hak Tuhan belaka. Oh, jadi itu usaha pun hak Tuhan juga balik pada asal. Tak apa faham tu orang ada akidah. Hak tak ada akidah ni saya faham. Rukun yang kena saya faham. Hak Tuhan belaka. Segala-gala hak Tuhan saya faham, tak ada isu. Sekalian hak Tuhan saya faham, tak ada isu. Kita pun okey dah tu, faham dah tu. Tapi kalau pilihan kita hak Tuhan juga, pening mula saya dia kata. Kalau hak jahat hak Tuhan pening mula saya, kita pun jadi pening retek, nyakit hak dia. Sepatutnya hak Tuhan belaka, hak kita retek tu barulah pening. Patutnya gitu. Hak tu dia ni sepatut gitu, pening sebab hak Tuhan belaka. Lepas tu hak kita retek, peninglah. Hak mana menang kayak gini? Faham tak ni? Dia kalau kata Tuhan belaka, hak Tuhan belaka hukum yang keenam, itu usaha hak kita, tapi hak Tuhan juga dia pening pula jadinya. Tu pening tu tak ada, sebenarnya tak ada hukum yang keenam. Sebab apa? Sebab dia berakidah dengan hak zahir. Akidah zahir ni pilihan kita. Hak zahir ni perbuatan kita, bukan kita. Zahir dia kita. Kita pun berpegang zahir hak kita. Pegangan zahir hak kita, pakai hak zahir juga ada benda lah. Berpegang sebagai hak zahir, pilihan dan perbuatan hak kita dua tu. Ada yang kafir ijma' ulama. Qadariyah lain, hak kafir ijma' ulama lain. Kita beri bekas sendiri-sendiri. Tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di kita. Tidak, kita buat sendiri, tidak kait dengan kudrah iradah Allah. Kita gagah, kita bertenaga sebab kita orang sihat. Tenaga di kita Allah letak, tak kait dengan Allah. Tak ada kait kudrah iradah Allah. Kita beri bekas sendiri. Sendiri betul benar. Atau kafir ijma' ulama. Bukan Qadariyah tu. Qadariyah kita bekas sendiri dengan tenaga yang Tuhan letak kita. Itu Qadariyah. Ada ni. Kalau kita bekas sendiri dengan kudrah tenaga yang di kita, yang bukan Tuhan letak tenaga di kita, semata-mata tenaga kita bekas, tak kait dengan kudrah dan iradah Allah, atau kafir ijma' ulama. Tak zahir dianya. Kita gagah mari mana? Mari daripada Tuhan letak. Tak, mari daripada kita makan. Kita makan, kita sihat, jaga kesihatan. Gagahlah kitanya. Hak tu hak zahir sungguh-sungguh. Pegang hak tu kau kafir ijma' ulama. Qadariyah ni sandar ke Tuhan sikit. Syirik tu syirik lah. Tapi ada Tuhan separuh. Tenaga tu siapa letak? Tuhan yang letak. Tenaga dia hamba tu Tuhan yang bubuh. Mari dia Tuhan belaka tu. Tenaga dia hamba. Lepas tu barulah habis kerja Tuhan. Tenaga tu pula yang berbekas. Tu Qadariyah. Mensyirikkan Allah tapi tak hukum kafir tak dengan muktamad. Sebab dia ada kait dengan kudrah dan iradah Allah. Tenaga dia hamba tu Allah kehendak. Kemudian Allah letak tenaga dia hamba. Kemudian tenaga tu berbekas. Itu Qadariyah. Tapi kalau tak kait dengan Allah langsung, kita semata-mata yang berbekas. Itu kafir ijma' ulama tu.
Ini jadi masalah ni. Pegangan tidak ada. Lepas tu nak cerita bab hukum kenal juga pening pula. Ini masalah. Tak, ni tak ada sini, tak ada lah. Jadi kalau kita nak balik pada hakiki Jabariyah, memanglah. Sebab kena balik pada rukun kenal. Sekalian. Sekalian. Sebut semua sekalian ni beribu kali dah. Sekalian. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, sebesar kuman, sebesar habuk, tidak terkecuali. Sekalian qada dan qadar. Oh, kalau sekian qada dan qadar kita, apa lagi kitanya? Tak ada lah kikinya. Faham tak ni? Tak faham ha? Kalau hakiki kita tak ada, tak faham lagi sekalian Tuhan. Tak faham? Hak hidup pegangnya, hak Tuhan buat langit, buat bumi, hak hari-hari ni hak kita. Dok saya faham sekalian. Dok, awak faham gitu. Awak faham buat langit, buat bumi je hak Tuhan. Hak sekarang hak kita. Bukan sekalian di akidah ni. Kalau sekalian di pegangan di akidah, sekalian qada dan qadar, apa lagi masalahnya? Tak ada kita. Maulah tak ada lah kita. Dah berlaku sekarang ni, itulah qada qadar. Pening. Pening pula. Ni kata nak mandi 7 koloh dak padang kena 40 koloh ni, kan ambil koloh Mekah ni, padang Kedah tak tahu ni. Sebab apa ni akidah sesat. Sesat akidah ni start bila? Start daripada mau balik. Ada. Akidah sesat ni start daripada mau balik. Balik dalam kadang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Semayang puasa tak tinggal, ngaji Quran rajin, berzikir rajin, anggapan diri soleh, tapi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sesat ni habis kita. Ni gelak gambar seumpama ni. Hak ni jadi payah-payah ni. Siapa umur 40, 50, 60 baru nak balik semula. Ni dak kena sungguh beradang ni. Lepas tu kata kena mandi kolah lah ni. Bukan mandi dah ni, kena tidur dalam kolah. Mandi dak badan. Tidur dalam kolah. Berenang dalam tu. Dah, ini akidah sesat. Faham tak ni? Kat bawah panggil nangis tak berlagu lah, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala lah jawapan dia. Macam mana tu? Balik dalam keadaan mensyirikkan Allah, semayang puasa pergi Mekah dalam keadaan mensyirikkan Allah. Kita semayang sujud ke Allah tapi kita mensyirikkan Allah. Kita tahan lapar di bulan Ramadan, kita mensyirikkan Allah. Kita pergi tanah haram Mekah Madinah, kita mensyirikkan Allah. Tanah haram Mekah Madinah tu bukan hak wajib, hak sunat tiap-tiap tahun padang kita seorang je, tapi akidah kita mensyirikkan Allah. Apa benda semua ni? Jadi balik pada hukum keenam, sekalian. Jadi hakikinya Jabariyah. Hakiki dia. Tapi Jabariyah salah kerana ayat Quran duk sandar ke hamba tu nak buh mana? Mai duk ambil ayat hak Tuhan belaka je, hak ayat hak kata hak hamba nak buh mana? Benda ni. Jangan masuk dalam ayat afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, jangan. Adakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah kitab? Asal Yahudi Nasara dia beriman dengan setengah kitab, dia kufur dengan setengah kitab. Ini Jabariyah kalau dia apa macam tu, beriman dengan setengah. Jabariyah beriman dengan ayat orang kata Tuhan belaka. Ayat Allah letak dia hamba, dia tak pegang. Dia tak beriman. Tinggal setengah-setengah ni. Qadariyah pula dia berpegang dengan ayat orang sandar kepada hamba. Hak kata Tuhan belaka dia tak pegang. Ni Qadariyah. Hak berpegang seumpama ni Tuhan kata fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Tak adalah balasan bagi orang yang beriman separuh, kufur separuh, melainkan khizyun fil hayatid dunya, kerugian dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, dan pada hari kiamat akan ditolak kepada seberat-berat keseksaan di hari akhirat. Sebab apa? Beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian. Kita ahli sunnah beriman dengan sekalian. Dan sekalian ni ayat tu jadi macam Tuhan belaka, kita retek, Tuhan belaka, kita retek.
Nak pergi marah ni bercanggah. Tak canggah. Kita retek ni, kita berpeganglah kita ada ikhtiar usaha. Hak Tuhan belaka, termasuk ikhtiar usaha pun hak Tuhan juga. Ada situ. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir, bukan Allah Taala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir. Nah, ayat ni tu. Bukan bercanggah ha? Canggah tak? Tidak melontar pasir ya Muhammad ketika engkau lontar pasir ya Muhammad. Tidak melontar ketika engkau lontar. Mana? Ha? Canggah tak tu? Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Bila ni? Ketika engkau lontar pasir ya Muhammad. Faham tak tu? Ha? Walakinnallaha rama. Akan tapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Hang nak ayat. Jadi Tuhan kata, Tuhan yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Tak ada gapo Jabariyah kata. Dan izramaitan apa mana? Ketika engkau lontar ya Muhammad, apa mana tu pula? Kena berimanlah juga Tuhan kata ketika engkau lontar. Oh, Qadariyah pula dah Tuhan kata ketika engkau lontar, Nabi Muhammad yang buat sendiri. Betul, walakinnallaha rama, Tuhan buat apa mana pula? Ha ni, seayat badan tau. Kau nak tu. Sekarang tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tetapi Allah Taala lah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Oh, Jabariyah pun tak ada Tuhan belaka. Dah Tuhan belaka? Tuhan kata izramaita ketika engkau lontar ya Muhammad. Nak buat mana ayat tu? Dah kalau Tuhan kata izramaita ketika engkau lontar, Nabi Muhammad yang buat sendiri. Qadariyah. Lepas tu Tuhan kata dia memasukkan pasir ke dalam mata kafir. Nak buat mana pula? Anda panggil separuh-separuh ni. Kita di sunnah tak? Kita beriman kedua-dua. Izramaita ketika engkau lontar ya Muhammad. Nabi kita ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha Nabi pun hak Tuhan belaka ikhtiar usaha tak bekas sama sekali. Hak masuk pasir mata kafir hak Tuhan juga. Tapi oleh kerana Tuhan kata izramaita ketika engkau lontar ya Muhammad, Tuhan sandar melontar tu pada Nabi kita, maka kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi kesemuanya duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di situ je. Ini panggil beriman dengan sekalian ayat Al-Quran. Tapi kitanya beriman dengan alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita di sunnah wal jamaah. Kita beriman dua tu. Tuhan Rabb. Allah ni Rabb Tuhan. Hak dia belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikatakan Allah kami sembah. Maka kami ni ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami hak Tuhan belaka. Kemain kenal dah kan. Qadar Jabariyah ambil Rabbil alamin je. Na'budu tak ambil. Qadariyah ambil nak budu jadi beriman. Rabbil alamin dia tak beriman. Ni ni. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Hari kiamat tu akan ditolak dicampur atas seberat-berat azab di hari akhirat. Sebab apa? Beriman dengan sebagian ayat, kufur dengan sebagian ayat. Ayat pula suratul Fatihah. Hak duk baca dalam sembahyang. Baca Fatihah dalam sembahyang. Oh, kalau buat ngaji Quran pandai sangat-sangat, tapi berpegang dengan akidah Fatihah. Dak Fatihah tu laknat balik, semayang tu tak terima, puasa tak terima, pergi Mekah tak terima, dah kita semayang syirik kepada Allah. Kita masuk bulan Ramadan, bulan suci, syirik kepada Allah. Kita pergi tanah haram Mekah, Madinah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan senyum mewek, ketawa je syaitan orang balas ni. Lama dak orang peseng. Tak lama apa? Tanya lagi Mekah penuh khusus haji dan umrah. So ngaji akidah tambah. Lepas tu hak tukar khusus haji mujur je nak duit je. Masuk pakej dia haji umrah, syarikat dia boleh duit. Lepas tu orang haji umrah tu mentauhid ke Allah ke tak? Duli apa dia? Dan di syarikat dia boleh duit. Ada dah. Oh, haji umrah khusus penuh. Tapi belajar fardhu tambah. Mana-mana kampung ada je pesen gini ni. Pesen semayang, pesen puasa,
Ayah Haji Mu'aji belajar akidah tambah. Mana tepat sama je. Itu semua susunan Allah, bahagiah masing-masing. Tuhan kehendak baik, baiklah. Tuhan kehendak buruk, buruklah. Hak kitanya iradah, takhsis, qudrah, ta'thir. Allah yang bersifat iradah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara, buat langit, buat bumi ke, perbuatan ikhtiariyah ke, perbuatan itirariyah ke, semuanya datang daripada takhsis iradah Allah. Ni datang daripada takhsis iradah Allah, datang daripada ketentuan iradah Allah. Sampai masa berlaku sekarang datang daripada taksir kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengada segala-gala perkara, buat langit, buat bumi, kudrah Allah. Melahirkan, mematikan kita, kudrah Allah. Berlaku perbuatan ikhtiariyah, kudrah Allah. Berlaku perbuatan itirariyah, kudrah Allah sekalian. Qada iradah Allah, taksis iradah Allah, dan taksir kudrah Allah Subhanahu wa taala. Simple saja rukun iman yang keenam. Kemudian hak kita baca tadi itu kita baca semula. Sebab kita baca mula-mula tadi itu suara tak dengar. Kita baca semulalah. 20 minit hari ni tak ada suara ni. Suara serak sikit ni sebab muka saat ni ni perih dah. Perih bang. Perih dah. Bukan perih motor tu. Tu perih juga tu. Budak-budak tu kan wong tu perih tu. Perih wong di kedai depan rumah je. Dia perih. Tadi tu perih sikit. Jadi hak depan hak kita baca satu tu kita baca semula. Sebab apa tak dibaca dah kena baca semula? Tanya masjid lah sebab dia lambat buka speaker. Wallahu a'lam.